Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Selamat Hari Radio Sedunia buat semua penyampai radio di RTM dan seluruh dunia. Tidak dilupakan insan hebat yang berada di belakang tabir yang telah memberikan yang terbaik buat stesen radio anda. Bagi anda yang masih bercuti sempena Tahun Baru Cina, selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. Namun anda perlu ingat, di musim perayaan ini, pelbagai taktik skema yang telah dirancang untuk mencuri maklumat peribadi dan perbankan anda. Mohon untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya pada tawaran hadiah yang terdapat di media sosial. Buat semakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pastikan sahih edisi Selasa 13 Februari 2024 bersama saya Nadin Nordin. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Waspada semua, sedikit penipuan yang menghantar SMS atau email dengan pautan tidak sah yang menyerupai pihak bank atau syarikat. Untuk makluman, menurut kenyataan Kementerian Kewangan MOF, jangan sesekali tekan atau klik pada pautan iaitu link yang anda terima daripada nombor telefon atau email daripada pihak yang anda tidak kenali. Pastikan alamat laman net perbankan anda adalah betul. Modus operandi sedikit penipuan ini adalah penipu iaitu skamer akan menghantar khidmat pesanan ringkas iaitu SMS atau email palsu dan pautan tidak sah ke laman net palsu financial institution atau syarikat. Antara tipu helah yang digunakan adalah anda memenangi hadiah, pengemaskinian akaun financial institution dan siasatan atau aplikasi pembayaran palsu yang meminta mangsa untuk memasukkan maklumat perbankan dan ID pengguna. Awas, jangan sesekali terpedaya dan jangan kongsi maklumat peribadi atau perbankan anda kepada pihak yang tidak dikenali. Masih ada yang kurang jelas mengenai isu ini. Benarkah keputusan kes Nik Eileen akan menjejaskan kedudukan Mahkamah Syariah? Untuk makluman, menurut kenyataan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, kes Nik Eileen lawan Kerajaan Negeri Kelantan telah pun diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut telah membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019. Secara umumnya, Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten untuk memutuskan kes berkenaan berdasarkan Perkara 128 Perlembagaan Persekutuan. Kenyataan setengah pihak di mana kesalahan berhaluat dan minum arak tidak termasuk dalam kategori kesalahan yang diisytiharkan oleh mahkamah sebagai tidak sah dan terbatal, kenyataan ini adalah tidak benar. Ia tidak bermakna orang Islam di Kelantan tidak boleh dikenakan hukuman kerana melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Ia hanya tidak boleh dibicarakan di Mahkamah Syariah. Namun, ia masih boleh dibicarakan di Mahkamah Sivil. Secara tidak langsung, dengan adanya peruntukan di bawah kanun keseksaan juga, kesalahan tersebut boleh dipertuduhkan kepada tertuduh dalam kalangan orang Islam dan orang bukan Islam. Berbanding jika kesalahan dibicarakan di Mahkamah Syariah, hanya orang Islam yang boleh dibicarakan di Mahkamah Syariah. Orang bukan Islam tidak tertakluk di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Baik, susulan keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019, Institut Kefahaman Islam Malaysia iaitu IKIM menggesa semua pihak mendapatkan maklumat berfakta dan tepat. Dalam kenyataannya, IKIM memetik penegasan Ketua Hakim Negara bahawa isu tersebut bukan tentang kedudukan Islam atau Mahkamah Syariah di Malaysia. Sebaliknya, berkaitan sama ada Badan Perundangan Negeri Kelantan buat peruntukan berkenaan ikut batasan ditentukan Perlembagaan Persekutuan atau sebaliknya. Justru tidak wujud cabaran terhadap undang-undang Islam di Mahkamah Syariah. IKIM bakal laksana beberapa inisiatif dan gerak kerja termasuk mengadakan persidangan meja bulat atau muzakarah pakar. Matlabannya sampaikan maklumat perundangan yang betul melalui program radio dan penulisan. Juga hebahan media melalui berita dan media sosial. IKIM juga berbesar hati untuk terlibat sebagai anggota dalam sebarang jawatankuasa berkaitan selain beri input kepada jawatankuasa khas sedia ada.
Baik penonton, untuk penambahan ilmu, anda boleh saksikan siaran Bicara Naratif yang disiarkan pada hari semalam 12 Februari 2024 di saluran YouTube. Baik, seterusnya, Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar menerima ancaman bom menerusi email rasminya daripada seorang individu yang bernama Takahiro Karasawa semalam. Dan M. Kumar mengesahkan perkara itu dan 2 laporan polis telah dibuat berhubung ancaman bom di negeri itu setakat semalam. Untuk makluman, selain beliau, Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB turut menerima ancaman serupa menerusi email daripada alamat yang sama. Berpandukan modus operandi serupa, pihak polis tidak menolak kemungkinan bahawa kedua-dua kes tersebut didalangi oleh orang yang sama. M. Kumar turut memberi amaran tegas bahawa apa yang dilakukan oleh individu ini adalah salah di sisi undang-undang dan pihak polis akan mengambil tindakan tegas. Bagaimanapun, motif pelaku masih belum dipastikan dan sedang dalam siasatan. Jangan jadi mangsa skim pelaburan dalam talian iaitu sax.com. Anda dinasihatkan supaya berhati-hati dengan taktik skamer iaitu sax.com. Sentiasa peka dan jangan terpedaya dengan iklan perangkap pengendali laman sosial yang menyamar kononnya mempromosikan skim pelaburan berasaskan mata wang kripto. Pelaburan kewangan perlu dibuat dengan institusi yang dibenarkan dan jangan sesekali percaya dengan iklan pelaburan di media sosial. Sentiasalah menjadi pengguna bijak dan elakkan diri daripada menjadi mangsa skam. Seorang lelaki di Miri kerugian RM24,000 selepas menjadi mangsa sindiket phone scam. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexan Naga Cabu, dalam kenyataan berkata, mangsa berusia 70-an melaporkan telah menerima panggilan email daripada pihak yang mendakwa sebagai pegawai bank. Suspek kemudiannya telah berurusan dengan mangsa menggunakan aplikasi permesejan WhatsApp. Suspek memberitahu terdapat dana berjumlah $1.5 juta Amerika Syarikat daripada United Nations Compensation Fund yang akan dimasukkan ke dalam akaun mangsa. Namun mangsa perlu membuat pelbagai bayaran terlebih dahulu seperti cukai jualan dan perkhidmatan, bayaran pemindahan, sijil pelepasan dan bayaran kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Mangsa yang terpedaya telah membuat 8 kali pemindahan wang ke akaun pihak ketiga pada 1 Februari hingga 7 Februari 2024 berjumlah RM24,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Semak sebelum bertindak. Baik penonton, saban hari banyak berita atau perkongsian yang kami telah paparkan kepada anda mengenai penipuan secara dalam talian. Ramai pesara telah terpedaya dengan skamer dan hilang wang persaraan hasil titik peluh pekerja selama bertahun-tahun. Mohon kepada anda semua sentiasa berhati-hati dengan setiap keputusan kewangan yang dibuat agar tidak menjadi mangsa skam. Sampaikan pesanan ini buat seluruh ahli keluarga dan rakan taulan anda. Sama-sama kita jauhi daripada tipu daya skamer. Jangan pula sampai termakan umpan. Belajar tanda-tanda skam pancingan data untuk melindungi diri anda daripada menjadi mangsa. Antaranya adalah dengan menggunakan ayat-ayat yang membuat anda panik seperti RM3,000 telah dicaj atas kad anda. Sila hubungi nombor ini serta kongsikan nama pengguna dan kata laluan untuk bantuan. Banyak cantik skamer nak tipu kita. Ada pula yang mengumpan anda dengan tawaran hadiah di mana anda perlu memberi 4 digit akhir dan nombor CVV untuk tebus hadiah. Awas, jangan sekali ikut arahan ini. Jika terkena skam, segera hubungi hotline bank atau Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRT di talian 997 yang beroperasi dari seawal 8 pagi hingga 8 malam setiap hari dan buat laporan polis. Baik, ini pula amboi sedap mulut sebar kandungan tak berfakta berkaitan Mahkamah Syariah. Apa dah jadi ni? Sama-sama kita dapatkan pencerahannya bersama pasukan Biar Betul. Ramai ada kata Mahkamah Syariah dengan CV ni bertindih. CV 20 tahun, Syariah 2 tahun. Tak adik, ni Elin tu betul dah. Kelatih orang tak pandang. Ini kata-kata yang penuh jahil. Tular di media sosial tindakan seorang lelaki mempersoal keputusan mahkamah berkaitan pembatalan 16 peruntukan kesalahan kanun jenayah Syariah Kelantan.
Biarpun bercakap tak berlandaskan fakta, video pakar Perlembagaan Jadian itu menarik perhatian ramai warga maya. Nada sama turut dinyatakan seorang lagi lelaki dipercayai peguam dengan yakin individu berkenaan turut memetik kesalahan yang tidak terlibat dengan pembatalan. Lebih parah apabila dia mendakwa undang-undang syariah di negeri lain turut berisiko. Jadi, bila kes Nik Ailin ni diputuskan sedemikian, maka akan timbullah masa akan datang nanti Nik Ailin 2.3, Nik Ailin 2.4 dan seterusnya yang akan mencabar undang-undang ataupun enactment negeri-negeri ini dan mengisytiharkan bahawa kesalahan-kesalahan ini adalah tidak sah. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan berkenaan tidak berasas. Ia turut disahkan Jabatan Kehakiman Syariah. Menurut jabatan itu, jenayah yang berlaku di Kelantan kekal jadi kesalahan meskipun pertukannya dalam enakmen negeri dibatalkan. Perlakuan itu boleh dirujuk ke Mahkamah Sivil menerusi kanun keseksaan dengan hukuman lebih tinggi. Ini bermakna jenayah kekal jenayah dan perlakuan berkaitan tetap jadi kesalahan. Malah jabatan berkenaan turut mengesahkan ketetapan mahkamah membuktikan wujud pengharmonian antara bidang kuasa sivil dan syariah. Henti manipulasi fakta, jangan sebar maklumat tidak benar. Penyebaran berita palsu adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, seperti biasa untuk minit-minit yang terakhir, di segmen notifikasi ini akan kami bawakan hebahan untuk anda ikuti dan ketahui. Ya, jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif pada malam ini, semalam mengenai isu Undang-Undang Syariah. Tapi hari ini kita bawakan pula topiknya adalah padu, cabaran dan penambahbaikan. Jangan lupa untuk saksikan 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM. Untuk mudah di mana saja anda berada, buat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Untuk berinteraksi ataupun bertanyakan soalan, anda boleh pergi ke Facebook Live dan juga TikTok Live Berita RTM. Kita bawakan pula sekatan perjalanan. Adakah anda sudah membuat semakan? Elakkan cukai tertunggak dan buatlah semakan sebelum keluar negara untuk memastikan perjalanan anda lancar. Scan saja ataupun imbas di QR Code yang tertera. Ini pula kita bawakan kepada anda padu peringatan mesra kepada semua penjawat awam untuk mengemaskini maklumat dan data dalam sistem padu selewat-lewatnya 15 Februari 2024 melalui pautan berikut. Anda boleh layari laman sesawang www.padu.gov.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih untuk hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok 4.30 petang di saluran TV1 dan juga siaran serentak di saluran berita RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.